Okay, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah kita sampai di kawasan Jabal Thur ataupun Thaur. Dia bacaan yang tepat dia dengan baris atas, Thaur. Thaur ni ialah salah satu nama kepada nama moyang Nabi. Muhammad nak pergi ke kilap moyang Nabi, Muhammad bin Abdullah bin sampai kilap, dia ada 10. Yang ni orang kata apa, sanad keturunan yang tak ada khilaf. Daripada kilap nak pergi ke Nabi Ibrahim, daripada kilap pergi Nabi Ibrahim tu ada 20 nama. Dalam 20 nama tu ada seorang nama dia Thaur dalam kumpulan tu. Okay. Tapi dia khilaf lagi lah. Okay. Thaur ni moyang Nabi yang dia selalu naik sini. Sebab tu bukit ni dinamakan dengan nama Thaur. Ambil pada nama moyang Nabi tu sendiri. Okay. Dan moyang Nabi yang nama Thaur ni dia melazimi ajaran Nabi Ibrahim yang asal. Tiada penyembahan berhala, tak ada apa-apa. Jadi dia akan naik atas ni. Dan salah satu dalam syariat Nabi Ibrahim ni, dia ada unsur naik atas bukit menyendiri. Dia panggil tahannus. Dia macam orang kata apa, macam meditasi lebih kurang. Okay. Tapi taklah macam dalam agama-agama lain. Itu ada dalam agama Nabi Ibrahim. Okay. Bukit Thaur ni, sejarah yang paling famous berkenaan dengan Thaur ialah hijrah Nabi. Iaitu selepas 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, tekanan demi tekanan, istilah mudah kita tak jalan, dakwah tu tak jalan. Apa saja usaha dilakukan semua tak jadi. Sebab tentangan tu datang daripada dalam, iaitu daripada keluarga terdekat. Bila mana datang daripada keluarga terdekat ni, dia jadi payah nak sampai ke dakwah. Sehinggalah turun arahan daripada Allah Ta'ala untuk Nabi ni hijrah ke Madinah pada tahun ke-13 kenabian. 13 tahun dah terima wahyu di Gua Hira di Jabal Nur. Gua Hira kita tak lalu. Ini Gua Thur, jangan tukar dengan Gua Hira. Okey, ini Gua Thaur Gua Thaur, Bukit Thaur, Gua Thaur. Gua Hira di Jabal Nur. Itu kawasan lain dekat lagi dengan Mekah. Okey. Cuma peristiwa dia ialah peristiwa hijrah. Okey. Gua Thaur lagi tinggi daripada Gua Hira. Kalau Hira kita naik 1 jam, yang ni mungkin 2 jam lah. Dia lagi tinggi. Okey. Dan dia lagi ada kawasan yang ke dalam. Sebab kalau tengok dia tempat persembunyian. Tempat terima wahyu pertama, Iqra, dia tak macam persembunyian. Dia macam kita berdiri je dah nampak dah orang situ. Dia bukan tempat persembunyian. Yang ni dia persembunyian. Jadi orang naik, orang tak perasan lagi. Sebab dia berserta punya persembunyian. Okay. Jadi kita kena faham, ini ialah taktikal yang Nabi buat. Untuk hijrah, maknanya dia Nabi lalu sini, yang biasanya jalan untuk pergi ke Madinah jalan lain, tapi dia pusing jalan ni untuk mengaburi pihak musyrikin yang kejar Nabi. Okay. Apa yang penting daripada peristiwa hijrah ni ialah susunan pergerakan, mengambil asbab dalam usaha. Itu yang penting. Sebab saya kira sirah semua orang dah tahulah tentang hijrah ni. Yang penting nak tunjuk kepada kita, hijrah ni berlaku dengan usaha. Kalau Nabi tak usaha, maka tak akan berlaku penyebaran Islam. Dan hijrah ni berlaku selepas Isra' Mi'raj, iaitu selepas Nabi kenal yang namanya Burak, binatang ajaib yang bawa Nabi naik ke ke langit apa semua itulah. Okey. Jadi saya nak sebut, hijrah waktu tu Nabi dah kenal Burak, Nabi tak minta pun Burak, tapi Nabi buat perjalanan yang disusun. Nak tunjuk kepada kita, untuk satu orang dia nak berubah, dia kena buat satu pergerakan awal. Dia kena fikir. Dia tak akan datang dengan bentuk magic, dia tak akan datang. Itu point dia. Daripada hijrah nak tunjuk kepada kita, kalau Nabi hijrah dengan penuh keajaiban, dia akan menyebabkan orang yang selepas pada tu, dia akan tunggu keajaiban je. Dia tak akan usaha dah. Jadi bila mana Nabi buat macam ni, tunjuk pada kita bahawasanya segala benda dalam hidup, satu orang tu dia nak berubah daripada tak baik jadi baik apa-apa semua, memerlukan pergerakan, susah, usaha, orang sekeliling pun perasan dia tu sakit, dia tu orang kata apa, tertekan. Itu ialah titik perubahan. Kalau Nabi tak buat, maka kita hari ni pun tak akan sampai sini. Dan kita mungkin pun bukan Muslim lagi pada setakat ni lah. Okay. Tapi kerana perjalanan di Gua Thaur ini menyebabkan Islam tu sampai. Dan Nabi pun mungkin tak pernah sangka Islam tu merentasi daripada benua Arab sampai kepada orang Melayu, sampai kepada orang-orang bangsa lain yang bukan sebangsa dengan Nabi. Okay. Cuma kalau kita tengok Bukit Thaur ini ialah muzium yang kekal. Muzium yang ada depan mata kita ni lah. Okay. Iaitu bukit yang menjadi saksi bagaimana seorang Nabi telah keluarkan usaha dia untuk sampaikan dakwah
dan cerita seorang sahabat iaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kalau kita tengok dalam riwayat dalam Quran sebut bila mana Allah Taala kata iz qala lahu, bila mana izhuma fil ghar, ketika mana dua orang berada dalam gua, yaqulu li sahibihi, berkata satu orang kepada kawannya, la tahzan innallaha ma'ana, iaitu Nabi kata pada Abu Bakar. Abu Bakar jadi teman Nabi. Ini sembunyi dalam ni. Okay. Riwayat yang sahih, Abu Bakar menangis kerana takut orang musyrikin jenguk je mesti nampak. Tapi kita biasa dengar riwayat yang kata Abu Bakar kena patuk ular. Itu adalah, saya kata riwayat tu ada. Okay. Tapi riwayat yang sahih bukan yang tu. Riwayat tu memang wujud lah dalam banyak-banyak kitab sirah ada wujud. Okay. Tapi dari segi signifikan yang lebih jelas lagi, dari segi realiti perjalanan dakwah tu sendiri, iaitu Nabi SAW pada waktu itu dengan Abu Bakar telah melakukan perjuangan untuk melakukan hijrah. Termasuklah keluarga terdekat. Jadi nak tunjuk kepada kita, bila mana kita berjuang ni, bila mana kita melakukan perubahan, orang-orang yang dekat di samping ni, dia menjadi elemen pembantu. Kalau kita berubah, kita seorang nak berubah, persekitaran dia tak membantu, satu orang tu dia agak sukar. Boleh, tapi dia agak sukar. Okay. Jadi ini benda yang kita boleh belajar. Satu orang, dia nak melakukan perubahan, dia perlukan pergerakan awal. Tapak pertama yang dia kena buat, iaitu dia kena ambil risiko. Apa-apa saja dalam hidup ni, kita nak buat perubahan apa pun, kena berani ambil risiko. Dan itu ialah lumrah hidup. Semuanya macam tu. Semuanya macam tu. Okay. Jadi kita tengok Gua Thur ni, kita akan nampak ini ialah lambang keikhlasan dakwah Nabi tanpa ada upah dari segi material. Tak ada upah material. Nak tunjuk pada kita bahawasanya ikhlasnya Nabi itu menyampaikan dakwah kerana pergerakan Nabi ke gua inilah menyebabkan Islam sampai ke seluruh dunia dan sampai ke semua tempat yang mungkin Nabi dan para sahabat pun tak sangka. Okay. Jadi kita tengok bukit ni, mungkin ada ambil masa lepas pada nak tengok bukit. Nak tengok je lah, nak naik tak boleh. Okay, naik jadi lambat lah kita. Okay. Cuma nak sebutnya ialah kita kadang-kadang mata melihat, ia lebih memberi kesan daripada dengar-dengar saja. Okay. Jadi itulah sikit sebanyak tentang sirah di Bukit Thaur ataupun Jabal Thaur ini, supaya kita nampak ini ialah manifestasi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini. Jadi kalau ada nak ambil gambar boleh lagi kot 2-3 minit lagi. Okey, sebelum kita bergerak untuk salat maghrib.